Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Pada kali ini kita akan membincangkan pula aktiviti ataupun latihan yang terdapat pada buku teks Bahasa Melayu tahun 4, muka surat 35. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan buku catatan ataupun buku latihan berserta buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Kalau anak-anak semuanya sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat melengkapkan peta buih berganda dan menjelaskan apakah yang terkandung dalam peta buih berganda itu. Okey, jadi sebelum itu kita lihat dahulu apakah yang tercatat pada buku teks muka surat 35. Jom sama-sama kita saksikan. Mendengar dan bertutur. Makanan ruji kita. Makanan ruji adalah makanan utama. Kalau kita di negara-negara Asia ini, kebiasaannya nasi adalah makanan ruji kita. Puan Nurul ke pasaraya untuk membeli beras. Beliau ingin membeli 2 jenis beras. Beliau meneliti label pada bungkusan beras itu. Ada 2 pilihan. Kita lihat satu persatu. Pilihan pertama adalah beras rebus. Antara ciri-ciri beras rebus yang dicatatkan pada labelnya adalah kadar penyerapan nutrien perlahan. 19 mg kalsium bagi setiap hidangan. Beras berwarna kuning dan membekalkan karbohidrat untuk tumbesaran. Nutrien bermaksud makanan yang berkhasiat. Maknanya penyerapan bahan-bahan yang berkhasiat itu. Manakala kalsium adalah mineral yang penting yang ada dalam makanan untuk pertumbuhan dan juga pemeliharaan tulang dan gigi. Manakala karbohidrat untuk tumbesaran juga memberikan tenaga untuk tubuh badan kita. Dan kita lihat pula apakah pernyataan yang dilabelkan pada satu lagi jenis beras, yaitu beras putih. Kadar penyerapan nutriennya pantas, 10 mg kalsium bagi setiap hidangan, agak sedikit berbanding dengan beras rebus tadi. Berasnya berwarna putih dan membekalkan karbohidrat untuk tumbesaran. Maknanya kita daripada sini kita sudah nampak perbezaannya. Ada persamaan dan ada perbezaannya. Nanti bila kita melengkapkan peta buih berganda nanti, semakin jelas apa yang kita dapat bezakan di antara kedua-duanya. Sekarang kita lihat peta buih berganda yang terdapat pada buku teks di bahagian bawah. Okey. Pada peta buih berganda ini diletakkan 2 bahagian, iaitu beras rebus dan beras putih. Kita diminta menyatakan 2 persamaannya dan 3 perbezaannya. Yang pertama, beras rebus. Yang pertama yang telah diberikan adalah cepat berasa kenyang. Maknanya kalau kita makan itu cepat je kenyang. Yang kedua, kita lihat pada pernyataan beras rebus itu dikatakan kadar penyerapan nutrien perlahan. Jadi kamu bolehlah mencatatkan terus kenyataan ini di ruangan yang kedua. Nutrien diserap secara perlahan namun stabil. Itu maksudnya. Yang ketiga, berasnya berwarna kuning. Berasnya berwarna kuning berbeza dengan beras biasa. Sebab beras biasa ataupun beras putih berwarna putih. Catatkan beras kuning. Sebab apa beras kuning? Banyak serat yang terkandung pada kandungan beras ini. Itu adalah kenyataan tentang beras rebus. Bagaimana pula persamaannya dengan beras putih? Ya, kenyataan yang terakhir, yaitu membekalkan karbohidrat. Pandai. Kita teliti pula kenyataan untuk kita lengkapkan pada peta buih berganda kategori beras putih. Yang pertamanya, penyerapan nutriennya pantas. Kalau tadi agak perlahan, ini pantas. Yang kedua, kita teliti kembali berapakah harga kedua-dua beras ini.
Beras rebus berharga RM20 untuk 5 kilogram. Manakala beras putih berharga RM13 untuk 5 kilogram. Jadi ini bermakna harga beras putih adalah lebih murah berbanding beras rebus. Bolehlah kita tulis harganya lebih murah. Dan yang ketiga, mengandungi 10 mg kalsium. Lebih rendah berbanding dengan beras rebus. Dah selesai pun apa yang nak kita lengkapkan pada peta buih berganda ini. Dan cubalah kamu melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.